Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya mulakan Fadil Ustaz Imran, barisan ahli jantung kuasa surau kita, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada pada malam yang ke-17 lah. Sikit lagi Ramadan kita, jadi insya-Allah teruskan kita istiqamah, diberikan semangat kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah hari ini kita secara ringkasnya kita berbincang, tajuknya tu berkenaan dengan bagaimana kita nak meraih ataupun apakah kaedah untuk kita mendapatkan ataupun memasuki syurga mengikut pintu Ar-Rayyan. Kan? Apa cara, apa kaedahnya yang insya-Allah kita boleh amal, yang kita boleh istiqamah insya-Allah. Baik, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abu Hurairah daripada Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jannati baban yuqal lahu Ar-Rayyan la yadkhuluha aw yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah wa la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat daripada Sahal bin Sa'id dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam syurga itu ada, ataupun di syurga itu ada satu pintu yang mana dinamakan sebagai Ar-Rayyan, dan ia dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, dan selepas itu tidak dimasuki oleh orang-orang yang lain melainkan orang-orang yang berpuasa, yakni benar-benar kerana Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, dan ini merupakan salah satu daripada yang kurniaan Allah kepada kita. Dan dalam hadis lain juga dari riwayat Imam Muslim juga daripada Sahal bin Sa'id menyatakan bahawa fil jannati samaniyata abwab, sesungguhnya dalam syurga tu ada 8 pintu. Maksud syurga tu ada 8 pintu, dan salah satunya ialah pintu orang yang berpuasa yang dinamakan sebagai Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ni satu benda yang pelik. Dalam bahasa Melayu tak ada terjemahan maksud Ar-Rayyan ini, dan sebab tu kata Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, disebut oleh Imam Nawawi, hatta disebut oleh Syekh Mullah Ali Qari dan ulama-ulama yang lain, bahawa pintu ini dia adalah satu pintu yang dikhususkan, namanya itu sesiapa ataupun mereka yang masuk ke dalam pintu itu tidak akan haus, tidak akan dahaga selama-lamanya. Kerana di situ adanya sungai-sungai yang mengalir, di situ adanya kelebihan yang begitu banyak, mereka takkan pernah haus. Dan Ar-Rayyan ini yang peliknya dalam bahasa Melayu kita takkan ada terjemahan lawan bagi perkataan haus. Apa lawan perkataan haus? Apa lawan perkataan dahaga? Dahaga tu pun salah satu maksud haus, haus pun maksud dahaga lah. Kan? Apa lawan dia? Tak ada. Kita kata kenyang, kenyang ni biasanya lapar. Lapar baru lawan dia kenyang. Itu nasi lah makan kan. Tapi yang dahaga ni tak ada. Kita nak kata tak dahaga, kita nak kata tak haus, ada tak kat depan tu. Tapi apa perkataannya? Maka dalam bahasa Arab namanya Ar-Rayyan, pintu yang dimasuki oleh orang yang benar-benar berpuasa kerana Allah. Pintu orang yang dimasuk takkan pernah dahaga, takkan pernah lapar, takkan pernah rasa haus selama-lamanya. Maka itulah salah satu kurniaan pintu yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan. Dan rupanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu ini dia bukan hanya umat Muhammad saja yang masuk. Umat-umat yang terdahulu seperti mana kita sebut dalam surah Al-Baqarah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan, seperti mana Allah telah fardukan puasa kepada umat-umat terdahulu. Kaifiat kita tak tahu macam mana, cara tak tahu, sebab kita tak payah nak fikir pun, sebab dia bukan syariat kita. Kan? Dia syariat agama Nasara dan agama Yahudi ataupun pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa terdahulu. Adapun kita syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu ini rupanya dimasuki oleh umat-umat terdahulu dan juga umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kita sebutkan tentang orang yang berpuasa, maka para ulama, Imam Nawawi, Imam Syekh Mullah Ali Qari dan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawa rupanya pintu orang puasa ni bukan puasa Ramadan je. Puasa Ramadan ni sebagai ibu dia, bapa dia, tapi puasa-puasa yang lain juga dia jaga.
Puasa-puasa sunat Syawal, puasa sunat yang lain hari Ashura, hari Tasu'ah, kemudian hari-hari lain Muharram, 10 Muharram dan 9 Muharram dan sebagainya. Maka semua itu antara puasa-puasa yang dia pun perlu jaga. Kerana nak masuk tu dia kena penat dan letih sikit lah, kerana syurga tu sangat mahal. Maka sebab itulah dia dianugerahkan kepada orang yang benar-benar berpuasa, menjaga puasanya yang wajib maupun yang sunat, insya-Allah. Baik, itu secara ringkas tentang dalam hadis yang Nabi mention, Nabi sebut tentang syurga. Iaitulah namanya pintu Ar-Rayyan yang dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Apakah syarat nak masuk syurga ni? Okay. Saya ringkaskan 3 ayat. Bagi senang ingat. Bila sebut tentang syurga Ar-Rayyan, maka kena ada 3 ayat. Ada cukup 3 ayat ni, insya-Allah boleh masuk pintu tu. Apa dia? Yang pertama sekali adalah ikhlas. Dan ikhlas ini adalah yang pertama sekali, ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nak tak nak yang tu. Raditu billahi rabba bi islam bidina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu benda dia. Dan ikhlas ni Allah sebut dalam surah Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sembah Tuhan tu dengan penuh ikhlas untuk menegakkan agama Allah, sebenar-benarnya itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mensyirikkan Allah, tidak melakukan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang boleh menjatuhkan akidah, merosakkan akidah. Maka itu syarat pertama yang dipanggil sebagai ikhlas. Sebab tu kita panggil surah ikhlas, surah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjaga amalan kita daripada perkara-perkara yang boleh menghancurkan amalan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, hadis ni sebenarnya bukan hadis Nabi lah. Dia adalah pendapat ataupun perkataan Sayyidina Abdullah ibn Umar disandangkan kepada Sayyidina Umar Khattab. Iaitulah kata beliau, thalathatun muhlikat, 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Pertama, syuhum muta', syahwat yang dipertuhankan, nafsu yang dipertuhankan. Syuhum muta' ni maksudnya ialah orang yang sangat bakhil lagi kedekut. Syuh ni maksudnya dia bukan haji bakhil, itu bakhil dia tu. Lebih bakhil daripada haji bakhil. Itu namanya syuh. Syuhum muta'. Kebakhilan yang ditaati. Itu bahaya tuan-tuan kan. Yang kedua yang boleh membinasakan manusia ialah apa? Iaitulah berkenaan dengan hawa muttaba'. Hawa nafsu yang dipertuhankan. Dan yang ketiga ni kita bimbang. I'jabu mar'i binafsih. Kata Sayyidina Umar Khattab, kata Sayyidina Abdullah ibn Umar, orang berasa takjub dengan amalan ataupun perbuatan dia. Yang tu yang kita bimbang. Khatam Quran hari ni mungkin orang dah ada yang dah khatam dah tuan-tuan sekali ni, paling kurang lah kan. Kalau dia nak khatam 2 kali, ni dah khatam sekali lah kan. Tarawihnya, solatnya, baca semua dan sebagainya. Maka yang tu pun juga amalan tu yang kita nak kena jaga kan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Ahqaf ataupun surah Zukhruf, Allah menyatakan wa tilka jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Demikianlah syurga yang kamu warisi, kami warisi kepada kamu daripada nenek moyang kamu, siapa? Adam AS, Hawa dan sebagainya, terhadap apa yang kamu amalkan. Dan Allah sebut dalam surah Furqan, kita bimbang takut bila kita persembahkan amal kita kepada Allah, faja'annahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan kita seperti mana debu-debu berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni kita paling bimbang. Sebab tu satu ni ikhlas mentauhidkan Allah, dan juga pecahan daripada tu menjaga keikhlasan hati kita dalam melakukan amal perbuatan, khususnya ramai orang buat ibadah pada bulan Ramadan. Maka yang tu yang paling utama dia nak kena jaga selain pada bulan-bulan yang lain. Baik, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ialah ittiba'ur rasul. Ikut sunnah Nabi SAW. Bukan sunnah orang lain, bukan pendapat-pendapat yang syadz, yang ganjil, yang pelik dan sebagainya, tetapi sunnah Nabi SAW. Kan? Apa saja sunnah Nabi, sekecil-kecil sunnah Nabi kalau boleh kita buat, kita ikut. Contoh dalam riwayat Imam Muslim, macam mana Nabi makan kurma. Contoh tu kan. Nabi guna 3 biji jari, 3 ulas jari ni Nabi guna. Kemudian Nabi makan, tangan kanan lah, bismillah. Dan kemudian Nabi keluarkan biji tu dengan ni, Nabi kepit macam tu. Nabi kepit macam tu dan Nabi buang. Itu kalau kita ikut tu, pahala. Walaupun kita makan kurma, banyak kali dah makan kurma. Tak tahu berapa kotak kurma dah habis kan. Bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi kita tak tahu, mungkin tak tahu dengan sunnah tu. Kita buat sunnah tu. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kan sahabat ceritakan bagaimana Nabi buat kan. 3 jari Nabi makan, kemudian Nabi kepit waktu nak keluarkan biji tu, dan kemudian Nabi buat. Kepit tu pun pahala dah ikut sunnah Nabi. Jadi seboleh-bolehnya, bukan setakat apa yang Nabi perintah, bukan setakat apa yang Nabi sebutkan, tapi adalah apa yang Nabi buat pun kalau boleh kita nak ikut lah.
Kan sebab tu Saidina Abdullah ibn Umar ni antara orang yang paling kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah beliau pergi haji dengan satu orang sahabat. Ini disebut oleh sebahagian para ulama hadis menukilkan kisah ni. Tuan-tuan boleh baca dalam seperti kitab Bidayah wa Nihayah dan beberapa kitab Syiaru Alamun Nubala Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama yang lain. Baik, Abdullah bin Umar ni buat apa? Dia satu hari dia pergi haji dengan sahabat-sahabat dia. Bila pergi haji tu kemudian sahabat-sahabat parti dia buat apa? Ketika wukuf di Arafah, dia naik tunggangan unta dia, dia pergi ke satu tempat. Rupanya tuan-tuan tahu dia buat apa? Dia qada hajat, buang air kecil. Biasalah kan, benda biasa kan. Jadi dia pun pergi. Pergi tu balik tu, sahabat lain tanya, "Wahai Umar, kamu apa wahai Ibn Umar ataupun Abdullah bin Umar lah, kamu pergi mana? Kamu buat apa?" Dia kata, "Aku pergi qada hajat." Dia kata pada waktu ni, pada ketika ni, sewaktu mana aku berhaji dengan Nabi SAW, Nabi naik unta Nabi pergi qada hajat pada waktu ni. Yang sama macam mana aku buat. Tuan-tuan, qada hajat ni tak payahlah pun kita kata nak ikut waktu macam mana Nabi pergi qada tu. Tapi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bagaimana, betapa, tak payah ceritalah yang lain-lain tu. Kan cerita tentang solat jenazah yang dia tahu dalam riwayat Imam Muslim. Bila mana dia pergi tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baru tahu yang solat jenazah ini Nabi kata dapat 2 qirat. Siapa mengiringi jenazah, kan maksudnya lebih kurang sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud tu hampir 7 km tuan-tuan, besar. Kan dia punya lilik dan sebagainya, ukur lilik dia. Maka Abdullah bin Umar tanya kepada Sayyidatina Aisyah, dia kata, betul ke Nabi sebut tentang bagaimanakah orang yang mengerjakan salat jenazah ni dia akan mendapat qirat sekian-sekian? Sayyidatina Aisyah kata betul, itu daripada Nabi. Abdullah bin Umar menangis. Start daripada hari itu dia tak pernah tinggal salat jenazah. Betapa pegun dan teguhnya di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang kita dapat, hadis yang kita belajar, ilmu yang kita belajar, sunnah Nabi, akidah, akhlak dan sebagainya, yang tu kita nak praktikkan ke dalam kehidupan kita. Kerana itu syarat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala yang kedua. Dan yang akhir, yang ketiga ialah istiqamah. Kan istiqamah. Allah sebut dalam surah Ahqaf pada ayat yang ke-13 dan juga 14. Allah menyatakan kepada kita, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka yang menyatakan Allah itu adalah Tuhan, mentauhidkan Allah, benar-benar mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah, thumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak akan berasa takut, mereka juga tidak akan berasa sedih. Kata Imam At-Tabari, Imam Ibn Kathir, Al-Qurtubi dan ulama-ulama yang lain menyatakan apa maksud takkan takut, sedih ni? Maksudnya takut ni bila mana dipersembahkan amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, buku catatan amalan kita, amalan yang kita buat, kita tak akan rasa sedih kerana kita dulu lebih-lebih kurang je waktu buat dekat dunia. Sebab kita istiqamah. Kita buat sungguh-sungguh, buat semampu mungkin. Kita tak akan rasa takut bila amalan itu dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mereka tidak akan berduka cita. Sebab tu kita baca dalam surah Taghabun, kita baca dalam beberapa surah yang lain, cerita tentang orang munafik dan sebagainya. Kategori orang menyesal kat akhirat ni macam-macam. Jenis orang menyesal, satu kafir, memang dia kafir lah, dia tak beriman pada Allah. Yang kedua sebab dia sikit amalan. Dia buat amalan tapi menyesal sebab sikit amalan dia. Dan yang ketiga, orang yang mana dia ni tak bersedekah dekat dunia ataupun sikit bersedekah, dia kata fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikan aku sekejap dekat dunia, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang-orang yang soleh. Tak ada lah. Tak ada. Yang itu orang yang menyesal dekat akhirat. Jadi Allah sebut orang yang istiqamah, yang buat betul-betul, dia takkan takut dan takkan berasa duka cita ataupun sedih. Dan sedih ni apa? Lima fatahu fid dunya, apa yang mereka telah tinggalkan sewaktu mana mereka dekat dunia. Sebab mereka dah istiqamah, buat sungguh-sungguh apa yang mereka ada di sekeliling mereka, mereka gunakan untuk kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu Allah kata juga pada akhir, pada hujung ayat 100 ayat ke-14 tu surah Ahqaf tu, Allah menyatakan apa? Ulaika ashabul jannah, mereka adalah daripada kelompok golongan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Istiqamah. Lepas tauhid, istiqamah, buat amal ibadah dan sebagainya. Dan kemudian khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, mereka kekal dalam syurga tu terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi sebab tu antara doa yang diamalkan oleh para salaf, yang ni tak ada hadis doa ni,
Tapi diamalkan oleh para salaf seperti mana disebut oleh Imam At-Tabari dan ulama-ulama tafsir yang lain ketika menafsirkan ayat ni, doa dia ialah Allah marzuqna istiqamah. Ya Allah, rezekikan kami istiqamah. Kan? Rezekikan kami istiqamah ni kerana apa? Kerana istiqamah ini ialah satu rezeki yang Allah bagi kepada kita. Dan tak semua orang yang istiqamah. Dan kita pula janganlah rasa bangga, rasa-rasa kita macam istiqamah kan. Kita tengok orang tak pergi dah surah masjid lepas ni kan, lepas Ramadan, jangan kita rasa-rasa kita pula istiqamah. Habis jugalah dengan kita kan. Jadi kita istiqamah itu adalah satu rezeki yang Allah bagi kan, dalam bentuk yang mana dia pergi kepada ketaatan dan berterusan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu banyak kita doa Allah marzuqna istiqamah, berikan istiqamah, ataupun dalam riwayat Imam Tirmizi hadis sahih, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati ni atas agama. Banyakkan doa yang seperti itu, dan mudah-mudahan dengan sebab 3I ni jaga sungguh-sungguh, ikhlas, ittiba'ur rasul dan juga istiqamah, memasukkan kita ke dalam syurga, dan terutamanya kita minta pada Allah untuk masuk kepada pintu syurga yang namanya Ar-Rayyan. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan kita dapat beramal dan mudah-mudahan kita baiki amalan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.